Satu lagi, Islam adalah cara hidup. Islam adalah ad-din. Islam adalah nizamul hayah. Islam merangkumi setiap titik bengit cara hidup manusia. Dan pada masa yang sama, ia adalah sesuatu bukan hanya untuk diamalkan, tapi untuk dipertahankan. Susah atau senang, aman atau darurat, hidup ataupun mati. Baik, dalam sejarah juga menunjukkan bahawa sewaktu Nabi nak berhijrah, Nabi nak pergi ke kota Mekah, disekat, maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Nah, ketika itu Nabi dilarang untuk menggunakan Muhammad Rasulullah. Dan sahabat tak puas hati, tapi Nabi kata tak apa. Sahabat dan Nabi disuruh oleh Quraisy untuk buang Bismillahirrahmanirrahim, tukar pada Bismillahumma. Sahabat tak puas hati, Nabi kata tak apa. Kerana di sana ada soal prinsip dan ada soal cabang. Jadi kita hari ini, Datuk, mempertahankan Islam banyak bergaduh dalam soal cabang. Soal prinsipnya entah ke mana. Duk bising pasal benda cabang tapi sembahyangnya tidak. Duk bising nak pertahankan Islam tapi hukum Allah diperendah-rendahkan. Pandangan Datuk dalam hal ini? Okey, ya, Pengerusi, kalau boleh saya mengulas sedikit tentang soalan yang diberikan kepada saya tadi. Pertama sekali, kita kena faham, dan kepahaman ini saya rasa dah berpuluh-puluh tahun yang disebutkan Islam sebagai din. Inna dina indallahil Islam. Bahkan di antara wahyu yang terakhir ialah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu, telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu dan kuredakan Islam itu menjadi din pegangan kamu. Jadi maknanya para penonton yang hormati sekalian, bagi saya dan bagi teman-teman seluruhnya, malam ini juga kita jangan lari daripada definisi dictionary-nya, definisi operasionalnya bahawa Islam itu ialah satu cara hidup menyeluruh. Dalamnya ekonomi, dalamnya politik, dalamnya pentadbiran, dalamnya industri, dalamnya pertanian, dalamnya hubungan luar, dalamnya tentera, dalamnya berbagai-bagai yang kita tidak boleh berlari, dan inilah namanya the body of Islam. Okey, persoalannya sekarang ini ialah tentang bagaimana kita nak mempertahankan itu. Yang unggulnya Islam tu, hebatnya Islam tu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tidak ada perkara benda yang boleh menyaingi ketinggian Islam itu. Maknanya soalan yang Pengerusi menyebut tadi, macam mana cara kita nak mempertahankan? Saya nampak 3-4 cara agaknya untuk mempertahankan, tetapi mungkin saya ambil 1-2 cara saja. Pertama sekali, kita mesti keluarkan manusia yang sudah terkongkong pemikiran mereka bahawa Islam itu ialah sembahyang, Islam itu ialah puasa, Islam itu ialah haji, Islam itu ialah zakat. Ya, betul lah. Jadi kita mesti keluarkan. Kalau itulah kesian, ya, ada orang beragamanya daripada lahirnya sampai remajanya, sampai dewasanya, sampai warga emasnya, sampai matinya, itulah world view dia, itulah pengertian dia dan amalan dia mengenai Islam. Jadi ini very unfortunate pada saya lah, sangat unfortunate. Dan kita lihat rata-ratanya saya pun agaknya lahir dan membesar daripada masyarakat yang sedemikian. Tapi oleh kerana agaknya saya dapat keluar daripada suasana itu atas nama pendidikan, pergi belajar, datang ke Kuala Lumpur, pergi ke luar negara dan sebagainya. Akhirnya pandangan kita, saya nak pergi kepada yang soal furuk tadi, soal yang usul dan soal yang furuk dan sebagainya. Kalau kita keluar daripada kampung kita, keluar daripada negara ini misalnya. Okey, saya belajar 7 tahun setengah di Amerika Syarikat misalnya. Dan ada orang, ya, dulu kita pun menganggap orang Syiah misalnya. Syiah ni satu benda, satu perkara yang agaknya di Malaysia, saya merasakanlah dari segi pandangan saya sendiri, ini perlu dikekang oleh kerana ajaran-ajaran ini tidak selari dengan akidah Islamiah kita sebagian daripada Syiah itu. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, di Amerika kita boleh kadang-kadang bersama dengan orang Syiah, bersembahyang bersama dengan mereka, ada. Dan saya ada kawan-kawan berusrah bersama dengan mereka pun. Dan okey, soal katakanlah yang kecil-kecil yang furuk, soal misalnya ada kunut, tak ada kunut, itu tidak timbul masalah langsung bagi saya, bagi teman-teman dan sebagainya. Yang berkunut, yang tidak berkunut. Akhir daripada sembahyang, sama ada dia membaca doa secara jahar ke, secara sir ke dan sebagainya, ini pun tidak jadi masalah kepada kita. Maksudnya, oleh kerana masyarakat tadi, masyarakat yang tidak terdedah, minta maaf saya sebut terdedah,
maknanya not well exposed dalam pengertian begitu. Mungkin dari segi pembangunannya, bas datang, taksi datang, telefon datang, televisyen datang, itu satu exposure yang lain. Tapi exposure agama ini, orang yang datang berjumpa dengan orang kampung, berdepan dengan mereka, mencerita tentang dinul Islam, Islam sebagai satu din yang disebutkan, mempunyai kehendak pemikiran yang terbuka, pemikiran yang dapat menyerapkan apa makna Islam dalam kehidupan kita. Sebab itu, untuk mempertahankannya, kita perlu bina manusia-manusia ini. Manusia kampung kita perlu bina, manusia bandar kita perlu bina, manusia pinggir bandar kita bina, manusia nun di Menara Gading kita kena bina, manusia di kampung nelayan, di petani-petani dan mananya kita kena bina. Siapa yang ingin membinanya? Siapa yang mesti membinanya? Saudara kena bina, saya kena bina, profesor kena bina, pengurusi kena bina, seluruhnya. Sebab itulah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita nak tuan-tuan adalah khalifah di permukaan bumi. Apa tugas khalifah? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membina Islam, membangunkan Islam, membina diri kita, ciri-ciri yang ada kekuatan insan dalam diri kita ini untuk sama-sama dibangunkan bagi membolehkan kita membangunkan Islam itu. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut.